Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Nabiyyina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah, amma ba'du. Sambungnya perbincangan kita dalam bacaan seketika bangun dari tidur. Jadi nak bangun dari tidur ni ada beberapa bacaan, iaitulah 1, 2 dan 3 telah kita baca. Bacaan yang keempatnya yang dibaca oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayat 10 ayat yang terakhir daripada surah Ali Imran, iaitulah daripada ayat 190 hingga 200. Jadi ayat ni kalau tak ingat pun tulislah, tulis letak dinding, baik-baik kita letak, kerana bila kita bangun daripada tidur kita baca ayat ni. Mana dalilnya? Dalilnya telah sabit bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah membaca ayat 10 yang terakhir daripada surah Ali Imran ni, idza qama minal laili litahajjudihi. Bila Nabi bangun tengah malam dia baca ayat ni. Jadi kita dah cerita baru ni tentang hadis Abdullah bin Abbas. Ingat dah cerita dia? Sayyidina Abdullah bin Abbas ni telah diarah oleh bapa dia Abbas bin Abdul Muttalib supaya pergi tidur di rumah Nabi sallallahu alaihi wasallam, tengok Nabi baca apa tengah malam. Jadi kata di Abdullah bin Abbas, dia pun tidur di rumah makcik dia Maimunah. Maimunah tu mak saudara dia. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam sepupu dia sekaligus jadi pak saudara sabit dia. Pak saudara sabit, pak cik dia. Jadi dia bebaslah tidur di rumah mak saudara dia, walaupun tidur sekali ramai-ramai. Jadi rumah Nabi-nya tak ada batal banyak. Ibnu Abbas terpaksa tidur bucu. Nabi SAW tidur di panjang batal tu, kongsi dengan isteri dan Maimunah. Jadi bila Nabi SAW bangun tengah malam, kata Ibnu Abbas, famasaha faja'ala yamsahu an-nawm min anwajhihi. Nabi kita gosok muka dia, ambak mengatuk tu gosok muka. Kemudian Nabi kita baca 10 ayat yang terakhir daripada surah ini. Jadi apa hikmahnya? Mengapakah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pilih surah ini untuk dibaca pada waktu malam? Kita cuba lihat beberapa cerita lain pada cerita Ibn Abbas radhiyallahu taala tadi. Cuba tengok ayat ni. Ayat ni kalau kita perhati memang mempunyai mengandungi satu hikmah, suatu pengajaran yang cukup besar. Ayat 190, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil ulil albab. Tengok terjemahan dia. Sesungguhnya pada kejadian langit dan bumi, jadi langit dengan bumi ni, pada pertukaran malam dan siang, ada tanda-tanda kekuasaan, kebijaksanaan dan keluasan rahmat Allah bagi orang yang berakal. Maknanya luah langit dengan bumi ni menjadi tanda kepada kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala. Siapa dia yang boleh kenal? Siapa yang boleh tahu kuasa Allah? Liulil albab, orang yang mempunyai pemikiran yang baik. Tapi kalau orang otak dia aku, dia cerdik, engineer kau berapa nama jawatan dalam sudut dunianya, tetapi beku pemikiran tentang akhirat, maka orang ni tak akan jumpa, tidak akan merasai keindahan, betapa agung, betapa besarnya Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi itulah tentang ayat. Siapa dia kau orang ulil albab? Nah, ini kita kena belajar. Cuba kita lihat dalam ayat yang berikut, yang seterusnya. Ulul albab, di antara sifat mereka siapa? Kita kena masuk dalam kumpulan ni, barulah kita jadi orang ulul albab. Kalau tidak kita jadi orang bodoh. Nak jadi orang bodoh kita tak mau. Ada orang nak jadi orang bodoh. Jangan kata. Kalau kita pergi hodok tunggu tepi jalan tu, tanya dia, awak ni bodoh ke? Marah. Marah ke tak marah? Dia boleh cakap lagi. Dia kata Perdana Menteri itu bodoh, dia cerdik. Jangan main. Dia boleh ulah lagi. Isu semasa orang panggil. Dia cerdik, walaupun dia cakap tepi jalan tak ada kerja. Macam siapa contohnya? Boleh lagi ulah orang lain tak cerdik. Nak katanya bijak dia tu. Baik. Hari ini Allah SWT bagi satu sifat. Orang yang berfikir tentang kehebatan Allah, bila dia tengok besarnya langit dengan bumi ini, siapa? Ulul albab.
Siapa dia ulul albab? Tengok ayat ni. Allazina yazkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina 'adzaban nar. Iaitu orang yang berakal tu. Tanda situ. Yang pertama, orang-orang yang menyebut dan mengingati Allah Subhanahu wa taala sama ada ketika berdiri. Waktu hidup diri, duduk caca, sebut nama Allah. Duduk, waktu duduk pun sebut nama Allah, mengingati Allah Subhanahu wa taala. Atau berbaring, tengah duduk tidur, ingat Tuhan juga. Jadi maknanya ulul albab ini siapa? Orang yang mengingati Allah Subhanahu wa taala di semua keadaan dia. Bangun, duduk, tidur, semuanya ingat Tuhan. Dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Orang ni selain daripada zikir, dia juga mengguna otak dia untuk berfikir tentang kejadian langit dan bumi. Pasal langit dan bumi kecil ke besar? Kecil. Besar. Siapa dia kata kecil? Tak ada orang yang boleh pergi ukur. Ada lagi orang yang boleh ukur. Dia mau kata tu nak duduk di kaki langit. Siapa dia pergi jumpa kaki langit? Bukan orang cakap dah. Duduk kaki langit tu. Siapa dia jumpa kaki langit? Ada jari ke kaki langit? Istilah je. Sebab kita tengok jauh nampak dia turun. Duduk tepi laut. Tidak nampak turun kan? Jadi macam seolah-olah langit tu ada kaki dia. Jadi ini sifat dia. Sebut nama Allah Ta'ala dalam semua keadaan dan berfikir. Ini kelebihan berfikir. Wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Dan mereka memikirkan tentang kejadian langit dan bumi. Bila dia mikir, dia kata apa? Sambil berkata, wahai Tuhan kami, tidaklah engkau menjadikan semua ini dengan sia-sia. Ya Allah, Rabbana ma khalaqta hadza batilan. Mu tak jadi benda ni sia-sia. Maha suci engkau, maka peliharalah kami dari azab neraka. Maknanya bila Allah SWT tak jadi manusia adalah sia-sia, mana dia akan jadi dalam keadaan benda ni. Setiap benda mesti kita kena perhati. Apa buat kau ni? Ajaib. Siapa dia yang ajaib? Allah Subhanahu wa taala yang ajaib. Jadi kita lihat sini. Al-Imam Al-Hafiz Ibnu Katsir rahimahullahu taala telah menjelaskan dalam kitab tafsir dia apabila tafsir ayat ni, wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ardh. Di antara sifat mereka orang yang berfikir kepada kejadian langit dan bumi. Siapa dia orang ni? Orang yang faham. Orang yang tahu, orang yang reti apa yang ada di langit dengan bumi ni minal hikam. Daripada hikmah-hikmah yang menunjukkan betapa besarnya pencipta, betapa agungnya pencipta dan kekuatan dia, kudrat dia. Ilmunya dan hikmatnya, pilihannya dan rahmatnya. Tulis itu. Kata seorang ulama nama Syekh Abu Sulaiman Ad-Darani. Abu Sulaiman Ad-Darani ini masyhur seorang ahli ibadat, orang yang wara'. Dia kata apa? Inni la akhruju min manzili. Saya keluar daripada rumah saya. Tidak ada perkara yang saya nampak, suatu apapun. Aku tengok pokok, kayu, batu, besi, bangunan aku tengok ni. Illa ra'aitu lillahi alayya fihi ni'mah. Aku bila tengok satu benda, aku terfikir bahawasanya inilah hak Allah Ta'ala, nikmat yang Allah telah beri pada aku. Jadi kita nak mikir lagu ni, lepas ayah ni. Kita duduk klik, comel saja. Tak teringat bahawasanya yang menjadikan dia ni siapa? Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ataupun li fihi ibrah. Setiap benda yang aku tengok tu ada ibrah, ada pengajaran yang aku boleh ambil. Kalau tengok benda ni comel, ini kejadian Allah. Kalau tengok benda buruk, kita na'udzubillah, kita minta berlindung. Daripada Al-Imam Al-Hasanul Basri. Hasan Basri ini masyhur, seorang ahli ibadat, ulama besar di zaman tabi'in. Hasan Basri kata apa? Tafakkuru sa'ah khairun min qiyami lailatin. Ingat molek ni, ini bukan hadis. Semua kata-kata yang dibawa ini adalah kata-kata ulama, bukan hadis. Jadi setengah orang dia tukar kata-kata hadis. Dalam bab kelebihan ni,
Hasan Basri kata tafakkur sa'ah. Berfikir satu saat itu lebih baik daripada berdiri ibadat tanpa fikir satu malam. Bangun juga tokoh bangun. Tapi tak mikir. Dia kata baik memikir satu saat daripada duduk ibadat semalam. Kerana ibadat kosong yang tak ada fikiran ni tak masuk, tak sampai ke hati. Dia anggota dia yang duduk main. Daripada Nabi Isa alaihissalam. Ini semua disebut oleh Ibn Katsir. Nabi Isa kata apa? Tuba liman kana qiluhu tadhakkuran. Kemenanganlah bagi orang yang sepanjang hari tidur rehat tengah hari dia tu tadhakkur, ingat kematian. Wa samtuhu tafakkuran. Diam dia tu berfikir. Wa nazaruhu ibran, pandangan dia menjadi pengajaran. Hak kita kelih pengajaran. Hak kita duduk dia tu bukan duduk dia khayal kau sih, duduk mikir tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Kata di Mughis al-Aswad. Mughis al-Aswad nama ulama. Mughis kata apa? Zurul kubur, nalah kamu ziarah kubur setiap hari. Tufakkirukum, kamu akan memberi fikir pada kamu tentang kematian. Wa syahidul mauqif biqulubikum, kamu lihat mauqif, kedudukan orang mati dengan hati kamu. Cuba kita memikir orang ni mati tu ni, dia buat gapo dalam kubur? Apa dia dapat nikmat syurga ke? Wal iyad billah atau sebaliknya. Mikir ke tak mikir kita? Jangan duduk pergi kubur saja. Ni budak-budak lah ni pergi kubur, pergi duduk main atas kubur. Main beramak atas kubur. Dia duduk cari nombor ekor atas kubur. Jadi dia kena pergi mikir kubur. Wanzuru ilal munsarif. Kamu tilik ke mana jalan yang kamu akan pergi. Kerana ada dua golongan saja, dua cabai saja. Imma ilal jannah wa imma ilal nar. Sama ada pergi ke syurga, alhamdulillah. Atau kamu akan pergi ke neraka, na'udzubillah. Wa ashiru qulubakum abdanakum dzikran nar. Nalah kamu hidupkan hati kamu itu dengan berfikir betapa seksanya api neraka. Lepas dia kata lagu ni, Mughis bin Aswad rahimahullahu taala, lepas dia ceramah bagi tazkirah, suruh mikir kepada sahabat-sahabat dia. Wa kana yabki 'inda zalika hatta yurfa'u sadi'an min bain ashab. Dia pun menangis teresak-esak, rebah pensel situ, paksa sahabat-sahabat dia akak pergi jeru air, nak suruh sedah mula. Jauh tak jauh martabat orang dulu dengan kita? Sangat jauh. Mikir sampai rebah ke diri. Wa qala Abdullah ibn Mubarak. Tulis, Abdullah bin Al-Mubarak menceritakan. Seorang lelaki berjalan. Dia di tepi kubur dan di tepi mazbalah, tong sampah. Orang lelaki ni dia jumpa seorang rahib. Rahib ni seorang padri. Duduk di tepi kubur. Kubur ni pula ada tepi kubur ni ada tong sampah. Tulis. Ada kubur, ada tong sampah. Fanadahu, orang ni pun panggil, Tok Ayah Rahib. Tok Rahib ni mana pendeta, padri. Tok Syekh, padri. Inna indaka kanzaini min kunuzid dunya. Orang ni dia ajar padri, padri, nak royak kamu. Kamu duduk hari ni di tepi dua gedung dunia. Padri kata, apa dia gedung dunia ni? Laka fihima mu'tabar, yang kamu kena ambil berfikir tentang dua gedung dunia ni, mu kena mikir molek. Yang pertama kanzur rijal, gedung simpanan orang. Apa dia gedung simpanan orang? Kubur. Tidak kubur tempat simpanan orang. Kau ada orang simpan lain, mesti simpan kubur. Wan kanzul amwal, tempat simpanan harta mu yang di mana? Dalam tu sampah. Betul tak?
Kalau kita mikir lagi ni berasa lemah lah sikit kita. Tepat si Penel dia kata, "Hei Tok Rahib," kata dia orang ni, "Mu duduk tu dekat dengan gedung dunia tu. Dunia tu setara tu lah nak ayatnya hebat dunia ni. Orang gagah setara mana, bisa setara mana, besar setara mana, pakak kaya jutawan, milioner ke apa pun, akan disumbat mana sikit lagi. Sumbat dalam tanah dari kubur. Maknanya ni kubur ni tempat si Penel orang, tu sapah tu sifat si Penel, barang-barang harta orang. Berapa banyak kita simpan barang kita dari tu sapah? Kalau kita kira, kalau kita hisap, kita hitung daripada start kita beranak dulu. Start siapa kena ni? Berapa banyak dah harta kita habis? Duk simpan kau barang-barang ni dalam tu siapa? Banyak mana? Banyak. Sehari-hari berapa yang makan? RM10 sehari contohnya. Kalau hidup 60 tahun, 6 kali 10 berapa juta? Kaya kita. Tapi tak di mana? Hak kaya sana kita tak di mana? Kita dalam tu siapa? La ilaha illallah. Sedap orang ni nasihat Tok Rahib. 2 yang gedung. Ingat awal gedung orang apa dia? Kubur. Gedung harta duk mana? Tu siapa? Makna tu ya tarah kita ni. Nak ayat yang tak betul lah manusia. Setara mana banyak mu harta mu cari pun di 2 tempat tu ya. Kubur dengan tu siapa? Tu siapa tu termasuklah tandah tu lah sekali dengan tempat simpan dia belakang lah tu. Sedap kata sedap. Itu nasihat orang ni. Allahu Akbar. Ibnu Umar, Abdullah bin Umar tulis. Abdullah bin Umar radhiyallahu taala anhuma. Apabila dia nak nasihat ke hati dia, tengok. Orang-orang soleh dulu, kerja dia duk baiki hati dia ni. Kita ni kada kerja duk baiki baju, baiki seluar, nak jangok. Ulama-ulama kita ni duk baiki hati. Iza arada an yata'ahada qalbahu. Bila dia nak baiki hati dia, nak suruh hati ni lembut, ya'til kharibah. Dia akan pergi cari rumah-rumah buruk, tempat rumah runtuh. Bangunan-bangunan runtuh, dia pergi situ. Dia pergi buat apa? Fayaqifu ala babiha. Dia pergi duduk di tepi pintu bangunan-bangunan runtuh, rumah-rumah lama, rumah buruk. Fayunadi bisautin hazin. Dia akan memanggil dengan suara yang cukup duka cita, cukup memilukan. Fayaqulu aina ahluka? Rumah runtuh. Istana buruk ni. Di manakah penduduk kamu? Di mana habis dah popok duduk sini dulu. Kalau kita pergi rumah buruk je. Atau pergi balik kapu lama-lama nak tahu. Di rumah ayah kita, rumah tok nenek kita. Kalau tak ada pun, setengah tu rumah tak ada dek, tinggal tunggu, tinggal berapa ni? Tiai rumah ataupun tuku ni, tangga ni. Ke tangga orang cuma dulu kan, dia buat tangga rumah kayu. Tangga tu tidak batu kan, kadang setengah tu hok polah tu. Batu. Dia duk cokok atas batu tu tanya, "Hei batu, pakuana habis dah tuai rumah ni. Aduh, heru-heru dulu, hebat-hebat dulu. Tok nenek aku pakuana." Berat tak berai mata kita tiga tu. Sayyid Abdullah bin Umar, "Tsumma yarji ila nafsihi." Kemudian dia pun balik pada diri dia sendiri. Dia baca ayat Quran, "Kullu syai'in halikun illa wajhah." Hei Ibnu Umar, semua sekali akan rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang tak boleh. Semua sekali rusak kecuali Allah Subhanahu wa taala saja yang kekal abadi. Jadi kalau kita ingat lagu ni, nak agah lagi kita. Nak takabur lagi. Tak ada takabur, khalas. Tempat dudukmu dalam tanah. Harta hak hebat sangat mu cari siang malam. Balah ngorang berebut harta ni kih apa? Kih apa? Nak kita ada tu siapa? Tempat dia ni. Ya Allah Subhanallah. Akhirnya harta kita sayang, harta hak kita milik, membanting tulang, melengihkan belakang ni. Duduk mana? Duduk dalam tu siapa? Allahu Akbar. Nak dengar lagi nasihat? Diriwayatkan daripada Sayyidina Isa alaihissalam. Ibnu Katsir buat mari cerita Nabi Isa lagi. Nabi Isa kata apa? Ya bena Adam ad-dhaif. Hei semua anak Adam yang lemah. Kita ni lemah ke kuat? Kuat apa? Jalan sepak batu, luka kaki. Kau pecah batu. Pecah batu. Luka kaki.
Kalau salah hungarah sikit teratuk kepala dengan dia, patah dia. Kau pecah kepala. Pecah kepala. Nak royaknya tak ada mana kuat kita, lemah duduk situ. Nabi Isa kata, hei anak ada yang lemah, kabar sikit mu ni. Jangan duduk suruh kuat sangat. Ittaqillaha haitsuma kunta. Hendaklah mu takut pada Allah Ta'ala di mana saja kamu berada. Mu duduk ruana, takut Tuhan. Inilah kunci kejayaan kita. Kalau kita duduk mana-mana takut Tuhan, selesai masalah. Wa kun fid dunya dhaifa. Naklah kamu duduk atas dunia ni sebagai tetamu. Kalau kita pergi tetamu rumah orang, berasa nak duduk situ kau mana? Habis tinggi tunggu sekat orang biar test cawe klik lah kita. Itu ibarat kata duduk atas dunia ni seperti tetamu. Mana tetamu pergi sekejap lepas minum air klik. Wattakhizil masajida baita. Jadikan masjid itu rumahmu. Biar duduk lama di masjid, jangan duduk lama di rumah. Ni duduk masjid ni kau panas tu kau Tuhan lah tahunya. Berkebah, lambat sikit. Habis kuliah kau, lambat sikit habis khutbah. Berasak ni. Apalah sak ni panjang nyebui. 25 minit, 30 minit. Sekali-sekala 40 minit tu bergelisah panjang. Dia duduk kedai kopi tak ada kerja tu. Mitok test cawe, rego seria duduk pagi pas gelap tu kedai apa pusing. 4 kali akak dah gelas, tak tahu kelik lagi dia ni. Tak apa, di situ. Tak mikir lama. Nak ayat nafsu ni bila bercanggah dengan dia, pening selalu kita. Dia kata apa? Wattakhidil masajida baita, ambillah rumah kamu tu. Mana rumah kita? Masjid biar jadi rumah. Mana duduk situ lama. Wa'allim ainaikal buka, ajar mata kamu biar menangis. Jangan genyeh. Lama dia harus senang ya nak suruh menangis. Bawa bawai kau apa? Bawai besar. Bawai merah. Bawai merah hiri sikit kak, teriak lalu. Oh, tak jadi atau buat sakit mata jangan. Tak cakap mari ubat mata hijrah lah kitanya. Nak bagi pula mata ni. Tak, maknanya alim ainaikal buka, ajar mata kamu biar teriak takut Tuhan. Wa jasadikal sabra. Ajar tubuh kamu ni sabar. Sabar di atas buat ibadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Wa qalbaka al-fikra, ajar hati kamu supaya berfikir. Wala tahtam bi rizqin ghad, jangan duk mikir hak rezeki esok. Dia akan mari esok. Kalau boleh naik setara ni, kuatlah tarah tawakal kita nya. Cerita seterusnya daripada Amirul Mukminin Umar bin Abdul Aziz. Ngaji dengar kita nama Umar bin Aziz, seorang ulama besar dan dia juga khalifah. Dia ulama, dia khalifah. Dia kata apa? Annahu baka yauman bain ashabihi. Umar bin Abdul Aziz ini duduk teriak satu hari di hadapan sahabat-sahabat dia. Duduk sekali ramai-ramai duduk mengajar, tiba-tiba dia menangis, teriak. Fasu'ila an zalik. Orang bertanya, ya Syekh, Tuan Syekh Umar bin Abdul Aziz, mu ni seorang khalifah yang zahid, seorang khalifah yang adil, kenapa kamu menangis? Apa dia jawab? Fakkartu fid dunya wa ladzatiha wa syahawatiha. Aku duk mikir ke dunia ni dengan syahwat-syahwat dia, yang seronok suka-suka ni. Aku berfikir ambil iktibar daripada perkara ini. Karena setiap syahwat itu tak akan akhir sehingga dia akan merasai kepahitannya. Kita mula-mula nak sangat ke benda. Bila boleh benda, rasa pahit pula benda tu. Jadi kalau orang tak mikir lagi kata Umar, apalah faedah dia duduk di atas dunia ini. Itulah di antara cerita-cerita tentang kelebihan berfikir. Jadi ayat Quran yang kita baca ni, alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim ni, apa cerita dia lagi? Apa cerita? Dia Ibnu Umar
Ubaid bin Umair. Ingat ada cerita Ubaid bin Umair kita cerita dah baru ni? Ingat? Siapa dia Ubaid bin Umair ni? Orang hok tak kena hok godo ada orang perempuan hok tak makan samen ni. Dia lah. 3 orang ni pergi jumpa dengan Aisyah radhiyallahu taala anha. Atau Ibnu Umar, Ubaid bin Umair, 3 orang ni pergi mengadak siapa dia? Aisyah. Siapa dia Aisyah ni? Isteri Nabi Ummul Mukminin radhiyallahu taala anha. Fadakhalna 'alaiha. Kami masuk ziarah dia. Siti Aisyahnya duduk di balik tabir. Tengok. Ni adab. Tak ada di zaman dulu pergaulan bebas bagaimana kita hari ni. Orang hari ni kalau dalam majlis ilmu kau, tempat ceramah kau, dalam bilik kuliah kau semua nak suruh capu belaka. Ada orang pelik mari sini, dia terpaksa apa masjid ni? Skap yang kayu nak pula. Darat dia tu ni. Patutnya bukalah tayang kuliah tu, boleh tengok mocik-mocik dalam tu. Mocik pun nak tengok juga penceramah. Kau lagu mana? Nak tengok ke ustaz. Dalam kelas pun dia tahu apa perempuan lain, laki-laki suku ni. Kata dia apa buat dia? Kita muslimi, muslim. Duduk sekali banyak lagi JR pulaknya. Jadi pelik pula tak ada cap. Tengok ni. Sahabat-sahabat ni kata, apa? Bila kita masuk menghadap Aisyah, dia duduk di sebalik hijab, di sebalik tabir. Bukan duduk gaung yang kita duduk cokok sekali tu. Faqalat, Aisyah pun tak marah. Dia kata, ya Ubaid, ma yamna'uka min ziaratina. Hei Ubaid, mana lama tak mari ni? Ummul Mukminin marah kalau Ubaid ni lama tak ziarah dia. Qala, dia pun baca syair, zur ghibban tazdad hubban. Ali syair kata mungkin ziarah orang ni jangan pergi semua, pergi sekali-sekala menambahkan kemesraan. Qala guna. Aju kita pergi setiap hari rumah dia tu. Allah mari semacam dia ni. Kok mengabi hari teh aku, dia tak betul mari ni. Jadi tapi kalau lama-lama tak mari, lama tak mari teh. Jadi teringat pula. Jadi kata di Ubaid, dia baca syair, di ziarah ni sekali-sekala menambahkan kemesraan. Faqala Ibnu Umar apa patut cerita, dia kata Zarina akhbirina. Ya Ummul Mukminin, biarlah Ubaid lama tak mari kau, biar maaflah hak tu. Kami mari 3 orang ni ada cerita nak tanya. Cerita sedap ni. Akhbirina bi'ajab syai'in ra'aitihi min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Hei Ummul Mukminin Aisyah, cerita pada kami suatu benda yang ajaib, yang pelik yang ibu tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sedap kata cerita ni? Mana boleh tahu dalam rumah Nabi kalau tak tanya isteri dia? Sebab itulah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dia kahwin ramai. Waktu satu masa saja isteri dia ada 9 orang. Itu hak Nabi, orang lain tak boleh buat. Pasal perundangan. Kalau mana nak tahu dalam rumah Nabi ibadat dia, kalau isteri dia seorang, jenis malas kecek pun tak koyak kau hidup dia. Tak ada lah perundangan syariat. Dan ni setengah orang kita ni kata aku nak bini ramai juga sebab nak ikut Nabi. Ikut bergaul dia. Nak ikut kecek lauk. Kecek lauk ialah ni dia ke bini ramai ke? Lepas-lepas tak ada. Pergi ke mana tak kalau kamu bini muda. Banyak kerja lagi pejabat lah mana lah. Etikah masjid. Ada juga jenis ni pergi masjid pun ada. Betul-betul naik motor kaprek lah ke masjid. Lepas jauh ada bini perak kau nak lah kelai dah. Kata ni nipu ni. Jangan duduk berlawak. Kalau ikut sunnah Nabi bukan cara tu. Ikut berlawak tak sah. Kata di balik semula cerita kita. Bila Ibnu Umar ya Aisyah cerita kepada kami suatu cerita pelik yang ibu terlihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebelum dia cerita tu apa jadi? Fabakat, menangis Aisyah. Siti Aisyah menangis. Tak tanya apa ni kenangnya. Kenangnya dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kullu amrihi kana ajaba. Kata dia Aisyah, tak usah tanyalah. Semua amalan hak Nabi buat ni pelik belaka bagi aku. Suatu malam Nabi kita balik ke rumah. Malam itu malam giliran Rasulullah berada di rumah Aisyah. Dia adik Nabi ni, jalan molek. Dia mari dekat Aisyah hatta masajil duhu jildi. Sehingga kulit dia sentuh dengan kulit aku. Mana dekat duk dengan isteri dia tu. Duk tepek kalau kita kat. Bila-bila duk tepek pun dia kata Aisyah, "Zarini ata'abbadu li Rabbi azza wa jalla."
Boleh ke tidak Aisyah, malam ni aku nak beribadat kepada Tuhan. Mana tak tidur ni. Walaupun gila-gila malam ni aku tak tidur nak beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Gapo dia jawab Aisyah tu? Aisyah kata Allah tak boleh ibadat, gila-gila saya kan ni. Dia boleh cerdik, dia kata wallahi inni la uhibbu qurbak. Ya Rasulullah, demi Allah saya suka benar duduk sekali duduk tepek dengan Rasulullah. Wa inni uhibbu an ta'budu rabbak. Tapi saya suka juga Rasulullah beribadat kepada Tuhan. Nak kata mana? Suka duduk dekat, maknanya bukan dia kata hogi lah. Bui, tapi nak ayatnya saya kalau boleh duduk sekali dekat. Maka Nabi SAW bangun dalam bekas air dia, ambil wudu. Sudah ambil wudu, qama yusalli. Sudah ambil wudu, Nabi kita sembahyang. Bila dia semaya, fa baka hatta balla lihyatuh. Tengah Nabi kita semaya, dia menangis sehingga janggut dia basah. Sallallahu alaihi wasallam. Summa sajada fa baka hatta balla al-ard. Nabi sujud pula, basah tempat sujud dia. Sallallahu alaihi wasallam. Titik air mata dia sampai basah tempat sujud. Sudah semaya, ittaja'a ala jambihi fa baka. Sudah semaya Nabi kita duduk menyengir atas. Biasa dia duduk menyengir sebelah kanan gini. Nabi. Fa baka, menangis pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tengah semaya basah janggut, tengah sujud basah tanah, tengah tidur basah habis tubuh dia. Sallallahu alaihi wasallam. Sehinggalah mari Bilal nak azan subuh. Bila Bilal mari, dia akan dilalu ke rumah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nak mari subuh. Faqala ya Rasulullah, bila Bilal tengok Nabi duk menangis, terkejut Bilal. Mungkin Nabi sakit perut, kena apa-apa gigit ke binatang ke semalam ke tak oyak ke dia ke mana. Bila tengok, faqala ya Rasulullah wa ma yubki. Ya Rasulullah, apa sebab tuan menangis? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar. Sedangkan Tuhan ni telah diampun oleh Allah Ta'ala. Dulunya, kemudiannya semua tu hapus belakang dah. Apa tu ni? Bila terkejut. Faqala, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, waihaka ya Bilal. Dengar baik-baik. Nabi kata, waihaka ya Bilal. Apalah muni Bilal? Wa ma yamna'uni an abki. Apa yang melarang, yang menegah aku daripada menangis? Wa qad unzila alayya fi hadhihi al-lailah. Pada malam ini Allah Ta'ala waktu ayat Quran, inna fi khalqis samawati wal ard wa ikhtilafil laili wan nahar la ayatil liulil albab. Nabi kata Tuhan waktu semalam ayat Quran ni, ayat yang kita baca ni, ayat 190 ni, bahawasanya kejadian langit dengan bumi ni silih berganti malam dengan siang ni menjadi tanda-tanda kekuasaan Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Summa qala wailun liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Nabi kata celakalah orang yang baca ayat Quran ini tetapi dia tidak berfikir tentang kejadian, tentang kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Bila pula menangis. Bila dengar, dia pula teriak radhiyallahu taala anhu arda. Jadi itulah cerita. Ayat ni kata di Abdullah bin Abbas, bila tu ayat Quran Nabi kita menangis sehingga basah janggut dia, berfikir tentang keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam juga sentiasa baca ayat Quran ini apabila dia bangun pada waktu malam. Ingat dah cerita ayat ni? Kena ingatlah cerita baru kita tahu betapa besarnya, betapa kelebihan. Pasal apa Nabi kita baca waktu malam? Apa? Apa dia tak baca tengah hari? Tengah hari ramai? Tak. Waktu kita nak bertafakur, waktu kita nak bertadabur, waktu kita nak mendekat dengan Allah SWT, waktu sunyi, waktu tak ada orang. Kita bangun tengah malam, buka tingkap, buka pintu, tengok langit, kita baca ayat inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahar la ayati ulil albab. Barulah kita nampak berfikir. Pada waktu itu, waktu munajat pada Allah Subhanahu Wa Taala. Waktu di akhir malam dipanggil waktu munajat. Waktu inilah waktu, kalau kita nak baiki hati kita, waktu yang paling sesuai. Tengah hari sibuk, baru nak baiki sekejap, telefon demo, hello, Allahu Akbar.
Kadang-kadang nak berzikir pun tak ada. Bila mari masjid tak ada, tutup telefon lagi. Tengah maya yang bunyi. Allahu Akbar. Harga dunia lagu tu. Jadi tutup telefon. Jangan kacau orang semaya. Orang ada sebelah kita duduk kelis. Orang belakang pun tengok. Alah pokcik ni ada telefon tak tutup pula ni. Jangan tutup telefon. Tak tutup tak apa, dia buat senyap. Dia panggil silent, buat senyap. Pasal itulah kita kalau telefon ni sebelum akak terkebir mesti perhati dulu. Tutup kok telefon senyap kau tidak. Kalau tidak punah majlis. Yang mari jauhnya. Kadang-kadang telefon hari ni pula banyak lagu-lagunya buat. Lagu Enustel ada. Lagu dangdut pun ada. Tengok duk semaya bunyi lagu Enustel, golek pala pakai email jawab dia ni. Jo kalah juga. Mana? Tu email golek gini pala berapa rakaat ada sana tidak huru-hara dunia kan. Jangan buat lagi tu punah majlis. Punah majlis kan tidak? Punah majlis. Baiklah. Kita sambung ayat kita ni secara ringkasnya. Jadi itu sifat orang yang ulil albab, dia berfikir, dia berdoa juga, Rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaitah wa ma lizzalimin min ansar. Wahai Tuhan kami, sungguhnya orang-orang yang Engkau telah masukkan ke dalam neraka, maka sungguhnya Engkau telah menghinakannya. Na'udzubillah. Dan orang-orang yang zalim tidak ada baginya walaupun seorang penolong, tak ada siapa boleh tolong. Rabbana innana sami'na mudariyan yunadi lil imani an aminu bi rabbikum fa amanna. Rabbana faghfir lana dhunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Wahai Tuhan kami, sesungguhnya kami telah mendengar seorang penyeru. Siapa dia seorang penyeru tu? yakni Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang menyeru kepada keimanan. Dan mereka berkata, berimanlah kamu kepada Tuhan kamu. Maka kami pun beriman. Wahai Tuhan kami, ampunkanlah dosa-dosa kami dan hapuskanlah kesalahan-kesalahan kami, dan matikanlah kami bersama orang-orang yang baik, orang yang banyak berbuat kebajikan. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tukhzina yawmal qiyamah innaka la tukhliful mi'ad. Wahai Tuhan kami, berikanlah kepada kami pahala yang telah Engkau janjikan kepada kami melalui rasul-rasulmu, dan janganlah Engkau hinakan kami pada hari kiamat. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji. Ayat Quran ni banyaknya doa. Jadi sesuai lah kalau kita bangun tengah malam berdoa. Ini ayat ni doa ni. Kalau tak saya tengah malam, tengah hari doa pun tak apa, guna doa. Start daripada ayat 190 192 tu, Rabbana innaka doa dah tu. Fastajaba lahum rabbuhum anni la udhi'u 'amala 'amilin minkum min dhakarin aw untha ba'dukum min ba'd. فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب. Maka Tuhan memperkenankan doa mereka dengan firman-Nya, sesungguhnya aku tidak akan mensia-siakan amalan orang yang beramal daripada kalangan kamu, sama ada lelaki atau perempuan, kerana setengah kamu adalah keturunan dari setengahnya yang lain. Maka orang-orang yang berhijrah kerana menyelamatkan agamanya, dan yang diusir keluar dari tempat tinggalnya, dan yang diseksa dengan pelbagai seksaan kerana menjalankan agamaku, dan yang berperang untuk mempertahankan Islam, dan yang terbunuh gugur syahid dalam peperangan perang Sabil, sesungguhnya aku akan hapuskan kesalahan-kesalahan mereka, dan sesungguhnya aku akan masukkan mereka ke dalam syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai sebagai pahala dari sisi Allah, dan di sisi Allah jualah pahala yang sebaik-baiknya bagi mereka yang beramal saleh. La yaghurrannaka taqallubul ladzina kafaru fil bilad mata'un qalilun thumma ma'wahum jahannam wa bi'sal mihad. Semua itu hanyalah kesenangan. Jangan sekali-kali engkau wahai Muhammad terpedaya oleh usaha gerakan orang-orang kafir dalam negeri yang membawa keuntungan pada mereka. Mana jangan kita terpedaya dengan orang kafir. Kelih orang kafir hebat, teknologi dia canggih, mati dia pergi kuan. Semua itu hanyalah kesenangan yang sedikit
yang akan lenyap, lalu tempat kembali mereka adalah neraka Jahannam, dan itulah seburuk-buruk tempat tinggal. Lakinnal ladzina ittaqaw rabbahum lahum jannatun tajri min tahtiha al-anharu khalidina fiha nuzulan min 'indillah wa ma 'indallahi khairul lil abrar. Wa inna min ahlil kitab laman yu'minu billahi wa ma unzila ilaykum wa ma unzila ilayhim khashi'ina lillahi la yashtaruna bi ayatillahi thamanan qalila. Ulaika lahum ajruhum 'inda rabbihim innallaha sari'ul hisab. Ya ayyuhalladzina amanu isbiru wa sabiru wa rabitu wattaqullaha la'allakum tuflihun. Sebaliknya orang-orang yang bertakwa kepada Tuhan mereka akan beroleh syurga yang mengalir di bawahnya beberapa sungai. Mereka kekal di dalamnya sebagai tempat tinggal yang dikurniakan oleh Allah, dan segala yang ada di sisi Allah adalah lebih baik bagi orang-orang yang berbakti, yang taat, yang nyata berbuat kebajikan. Dan sesungguhnya ada di antara ahlul kitab, Yahudi dan Nasara, yang beriman kepada Allah dan kepada apa yang diturunkan kepada kamu, yakni Al-Quran, dan juga kepada apa yang diturunkan kepada mereka. Mereka tunduk kepada Allah dengan tidak menukarkan ayat-ayat Allah untuk mengambil keuntungan dunia yang sedikit. Mereka itu beroleh pahalanya di sisi Tuhan mereka. Sesungguhnya Allah amat segera perhitungan hisabnya. Wahai orang-orang yang beriman, sabarlah kamu dan kuatkanlah kesabaranmu, dan bersedialah dengan kekuatan pertahanan di perbatasan, serta bertakwalah kamu kepada Allah. Semoga kamu berjaya mencapai kemenangan. InsyaAllah ta'ala kita akan baca dalam jalsah kita yang akan datang doa ketika memakai pakaian. Walau macam mana pun, kita harap pelajar-pelajar kita ni boleh ingat doa yang dah ada, 4 doa yang lepas. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama wa barak ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.